Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk terus belajar tentang mengenai perjalanan masa depan dalam hidup kita mengikut apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kita, supaya kita ni sentiasa hidup dalam keadaan bersedia untuk melalui masa-masa yang mendatang, yang akan datang dalam hidup kita ini sendiri. Dan yang lebih utama laginya, bila kita belajar kitab-kitab sebegini ataupun bab-bab sebegini, kita ni waktu mana kita melalui masa tersebut, kita akan terus istiqamah dengan Islam. Sebab bahaya kalau sekiranya kita melalui masa-masa yang kita akan bergerak menuju ke hadapan nanti tanpa kita ada ilmu, yang menyebabkan di waktu mana kita tak ada ilmu ni, kita menghadap depan Allah dalam keadaan kita tak boleh istiqamah dan kita jadi ragu-ragu. Yang tu yang jadi bahaya pada diri kitanya, yang menyebabkan alim ulama diajar supaya kita sentiasa belajar dan belajar untuk kita tahu mengenai bagaimana perjalanan kita mengikut pandangan agama. Agama berpandangan bila kita ni mati, tidaklah berakhir dengan mati sekadar jasad terbujur kaku begitu saja, tidak. Tetapi bila kita mati saja, maka ada lagi perjalanan yang kita akan lalui. Perjalanan-perjalanan yang kita lalui ini semua dah hasil daripada hasil tuaian kita yang kita buat waktu mana kita hidup di dunia sementara ini. Maknanya sekarang ni masa kita diajar supaya pastikan beberapa amalan-amalan yang membolehkan diri kita ni terselamat pada masa yang akan datang nanti. Kalau kita tak jaga amalan-amalan ini, menyebabkan kita ni akan teraba-raba di waktu mana perjalanan yang masa yang akan datang nanti. Yang ni yang kita kena sentiasa ingatkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita. Ingatkan bahawa yang kita ni kena sentiasa lurus di atas jalan agama. Sekarang ni kena buat amalan-amalan. Amalan apa dia? Zikir, misal contohnya. Amalan apa dia yang kita kena jaga? Solat, jaga aurat. Semua ni membawa kesan pada masa yang akan datang nanti. Termasuk dengan makan minum, halal haram dalam hidup kita ni. Yang kita, bila kita boleh jaga yang ni, maka keselamatan kita pada masa yang akan datang nanti. Kalau kita tak boleh jaga yang ni, yang menyebabkan pada masa yang akan datang nanti, kita ni akan menyesal pada diri kita ni kerana kita ni tak jaga amalan-amalan yang baik dalam hidup kita. Hari ini insya-Allah kita akan terus belajar tentang mengenai mata kita ni akan terus memperhatikan roh ketika mana keluar daripada jasad. Ini tajuk yang kita bincangkan pada kali ini lah insya-Allah. Mengenai bila saat mana roh kita ni keluar daripada jasad kita ni, antara perkara yang terjadi ialah mata tu jadi celik. Mata tu terbuka. Yang kebanyakan di kalangan kita begitu. Yang menyebabkan ada di kalangan kita, dia bila mata terbuka, dia kata ni mesti kempunan, tak sempat nak makan gulai kawah ke misal contohnya. Ni mesti ada benda yang dia tak tersangkut, yang menyebabkan mata dia terbuka. Ni pahaman orang kita sebelum daripada ni lah. Pahaman orang kita sebelum daripada ni, dia nampak bahawa bila mata terbuka tu, ada benda yang dia tak sempurna lah tu waktu mana dia hidup. Akhirnya, dia letak duit atas mata kan. Dia letak duit 50 sen, dia letak atas mata. Jadilah mata duitan, senang ceritanya.
Yang menyebabkan memang dia mati itu dalam keadaan letak dengan duit. Nak turunkan kelopak mata ni, di kadang-kadang diturunkan, terbuka balik. Kadang-kadang turunkan kelopak mata, terbuka balik. Ada yang payah nak tutup kelopak mata ni. Kenapa dia mata terbuka tu? Yang insya-Allah kita akan cerita pada kali ini dalam perbincangan kitanya setelah mana roh ni keluar daripada jasad. Di antara tajuk-tajuk yang kita mula nak bincang tentang, kita dah bincang dekat nak mati macam mana. Bila dekat nak mati. Dan kita sedang bincang saat mana roh kita mula keluar daripada jasad kita. Di masa tersebut, berbeza-beza pula perjalanan yang akan terjadi bila roh keluar daripada jasad. Diriwayatkan daripada Ummu Salamah. Dia berkata, ketika mana Abu Salamah meninggal dunia. Abu Salamah ni suami dia. Ummu Salamah ni mak kita lah. Setelah mana suami dia meninggal dunia, kahwin dengan Rasulullah SAW. Yang menyebabkan terangkat darjat dia. Ummu Salamah ni di antara sahabiyah yang terbaik di zaman Rasulullah. Di antara sahabiyah contoh. Dipanggil orang-orang perempuan yang perlu diikuti di zaman Rasulullah. Zaman sahabat. Lepas pada suami dia meninggal dunia, naik darjat dia daripada seorang isteri sahabiyah menjadi ibu kepada orang mukmin, ummahatul mukminin. Sebab Allah yang arahkan supaya Rasulullah kahwin dengan Ummu Salamah. Itu yang terjadi kerana dia di antara orang yang hebat di zaman Rasulullah. Dia belajar dengan Rasulullah, kemudian dia ikut segala apa yang diajar oleh Rasulullah. Besarnya hidup dia tu dengan Rasulullah. Maknanya keutamaan hidup dia nampak walaupun dia ada suami. Tapi dia sentiasa tanya suami dia, Rasulullah ajar macam mana? Rasulullah suruh buat macam mana? Dan dia akan follow apa yang diajar oleh Rasulullah. Sehingga kan naik kedudukan dia. Ya Allah jadikan bila Abu Salamah meninggal dunia, Abu Salamah wafat ini sendiri, lalu dia pun lepas pada tak lama tu dia ulang satu doa yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah ajar satu doa ni, jemaah-jemaah bacalah doa ni. Doa apa dia? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ni doa yang kalau kita kena musibah, baca doa ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Waktu mana Abu Salamah balik lambat sikit pada satu hari, Abu Salamah balik lambat sikit daripada semayang subuh. Kemudian balik tu, Ummu Salamah ni tanya Abu Salamah, kenapa balik lambat? Hari ni tak macam biasa. Katanya Abu Salamah, hari ni Rasulullah ajar satu doa. Doa ni memang hebat lah, katanya Abu Salamah. Doa apa? Lalu dia pun sebut, kalau kita kena musibah, baca doa ni. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, tolong ganjarkan pada saya di atas musibah yang saya terkena ini, ya Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Gantikanlah yang lebih baik daripada apa yang terkena pada saya ini. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kita kena apa saja musibah. Musibah kita kadang-kadang dalam hidup kita ni kena hilang barang yang kita sayang. Baca doa ni. Ataupun berlaku apa-apa saja pun pada diri kita ni, baca doa ni. Doa Allahumma ajurni, baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Awal inna lillah dulu. Lepas pada tu kita sambung sikit. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, tolong ganjarkan pada saya di atas musibah yang saya terkena ini. Wa akhlif li khairan minha. Gantikanlah pada saya ni yang jauh lebih baik daripada apa yang terkena ini, yang saya sedang kena pada diri saya ini sendiri. Ini doa yang diajar. Ummu Salamah, dia baca doa tersebut. Dia baca dan dia ulang dalam hidup dia. Selang sebulan lepas pada itu, wafatlah Abu Salamah. Tapi jangan pula jemaah tak nak baca doa ni. Takut nanti wafat pula suami saya. Kita sebut demikian. Saya tak naklah baca. Bila kita ni baca je doa-doa. Bila kita kena ujian dalam hidup kita, baca doa ni. Di antara doa yang diajar oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada mana baca doa ni, wafat Abu Salamah. Sebulan lepas pada tersebut. Bila wafat Abu Salamah ni sendiri dah wafat dah. Selang tak lama lepas pada Ummu Salamah ni dia kisar gandum. Tengah kisar gandum, katanya lebih daripada masa iddah dia. Habis masa iddah dia tu, lalu dalam keadaan demikian dia tertanya-tanya dalam hati dia lah, apa yang Allah nak gantikan yang lebih baik lagi. Dia baca doa ni, waqluf li khairan minha. Ya Allah, tolong gantikan yang lebih baik lagi. Siapa yang lebih baik lagi dalam hidup dia daripada Abu Salamah ini? Abu Salamah ni orang yang setia. Dia tunggu Ummu Salamah ni 2 tahun di kota Madinah. Ummu Salamah kena tahan pada orang kafir di kota Mekah. Selama 2 tahun dia duduk tepi jalan tunggu isteri dia sampai. Nak sebutnya setianya dia dalam keadaan yang tunggu isteri dia setiap hari. Demikian juga dengan Ummu Salamah. Tunggu Abu Salamah datang ambil di kota Mekah kerana ditahan oleh orang kafir dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nak sebutnya gambaran keadaan yang begitu, lalu ditanya siapa yang lebih setia dalam hidup ini daripada Ummu Salamah dan Abu Salamah. Cerita orang kita kan, dia cerita kisah cinta Cleopatra dengan dengan pasangan dia itulah. Orang kita ni lambang cinta sejati ataupun Taj Mahal ni cinta hebat. Sebenarnya dalam sejarah Islam, orang yang cinta hebat yang besar Ummu Salamah dengan Abu Salamah di antara contoh sahabat. Bukan sekadar isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain itu tidak. Saya nak sebutnya cinta hebat di kalangan sahabat-sahabat. Bagaimana kekuatan kasih sayang dalam hubungan di antara suami isteri ini sendiri, Ummu Salamah dan Abu Salamah. Kemudian waktu mana dah wafat tu dia tertanya-tanya. Sedang dia tertanya-tanya tersebut, tiba-tiba datang kedengaran orang bagi salam. Bagi salam tu dia cam suara Rasulullah datang. Rupa-rupanya yang Rasulullah datang, terkejut dia. Lalu Ummu Salamah jawab salam Rasulullah. Bila jawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun tanya terus hajat Rasulullah. Kamu datang untuk apa ya Rasulullah? Di rumah saya ini. Lalu Rasulullah jawab, saya datang untuk meminang kamu. Dengar saja meminang tersebut, tergamam terus Ummu Salamah. Kejut Ummu Salamah. Kenapa kamu nak kahwin dengan saya? Misal contohnya, tanya soalan demikian. Macam ibu-ibu lah. Terkejut, bangun pagi, tengok Agong duduk depan rumah. Misal contoh. Agong pula datang, nak meminang kita. Misal contohnya. Contohlah, bukan yang sebenar ni. Jangan berangan pula lepas pada ni. Jangan. Cuma nak sebutnya, waktu mana begitu, dengar saja dalam keadaan demikian, nak gambarkan yang datang ni Rasulullah. Tanya terus. Ummu Salamah tanya, untuk apa kahwin dengan saya? Saya ni seorang pencemburu ya Rasulullah. Dahlah cemburu. Saya ni orang tua pula. Nak kahwin buat apa dengan saya? Ummu Salamah tegur Rasulullah. Tak payah kahwin dengan saya. Kahwin dengan orang yang lebih muda daripada saya. Dan kahwin dengan orang yang tak cemburu. Sebagaimana saya kuat cemburu ya Rasulullah. Rasulullah pun jawab terus. Rasulullah sebut, kalau sekiranya kamu cemburu dengan berkahwin dengan aku, hilanglah cemburu kamu. Kamu nak cemburu pada siapa lagi dalam hidup ini setelah mana kamu dapatnya aku menjadi suami kamu. Yang kedua, kalau nak kira tua, sama-sama tua. Kita ni sama-sama tua je. Katanya Rasulullah. Orang tua kahwin dengan orang tua, tak pelik. Itu dipanggil demikian. Sama-sama tua je di kalangan kita. Rasulullah sebut demikian. Yang ketiga, Allah mengarahkan aku kahwin dengan kamu wahai Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah, dia dengar je yang begitu, terus dia sanggup untuk menjadi isteri Rasulullah dan naiklah kedudukan dia daripada seorang ummat di kalangan sahabiah di zaman Rasulullah, kemudian naik kedudukan dia menjadi ummahatil mukminin. Cerita ni bila berlaku, Ummu Salamah cerita tentang mengenai suami dia meninggal dunia dalam keadaan mata dia terbuka. Mata Abu Salamah ni dalam keadaan terbuka. Rasulullah datang melihat jenazah Abu Salamah. Setelah Rasulullah sampai di sana, Rasulullah melihat mata Abu Salamah masih terbuka. Waktu mana sampai tu, Rasulullah tengok mata Abu Salamah tu
masih lagi terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dekat dengan Abu Salamah, kemudian Rasulullah pegang dengan mata, dengan tangan Rasulullah. Rasulullah lurut mata ni daripada atas turun ke bawah. Rasulullah tutup mata Abu Salamah sambil Rasulullah baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar." Innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Rasulullah sebut demikian. Ruh ini bila dicabut, saat mana dicabut daripada jasad seorang, maka mata ni akan turut memandang. Memandang ruh ni keluar daripada jasad seseorang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita nampaklah bahasa yang mudahnya, saat itulah baru kita nampak ruh yang disebut dengan ruh orang-orang yang ruh kita ini sendiri. Sekarang kita tak nampak ruh kita. Kalau ditanya, bila ruh kita ni kita nampak ruh kita? Kita sekadar rasa je sekarang ni ada ruh dalam tubuh badan kita. Tapi kalau orang tanya kita, bila kita nampak ruh? Ruh kita ni sebenarnya bila? Bila hari terakhir kita hidup di atas muka bumi ini. Waktu mana ruh keluar daripada jasad kita, masa itulah baru kita nampak yang disebut dengan roh kita yang keluar daripada yang disebut dengan daripada mata masing-masing ini sendiri. Mata kita ni. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, alam tarul insan idza mata sakhasa basarahu. Qalu bala. Qala fadzalika hina yatba'ul basarahu. Tidakkah kamu memperhatikan seseorang apabila dia meninggal dunia, maka matanya akan terbuka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat-sahabat, bila kamu tengok orang tu mati kan, bila orang tu mati, di antara benda yang terjadi pada dia, kenapa mata dia masih lagi terbuka? Kenapa mata dia masih lagi terbuka? Sahabat-sahabat jawab, benar ya Rasulullah, kami tengok, tapi kami tak tahu sebab apa. Lalu Rasulullah jawab, kerana mata dia terus memperhatikan arah perginya roh tersebut. Di mana, waktu mana kita boleh melihat di saat mana roh keluar daripada jasad kita ni, maka mata kita memandang sayup keluar daripada jasad kita. Nampaklah yang disebut dengan malaikat-malaikat yang menyambut tu. Berapa ramai yang malaikat yang sedang menyambut kedatangan keluarnya roh kita daripada jasad kita, maka di saat tersebut kita akan mula pegang yang disebut dengan setiap roh ini sendiri. Kita mula pegang yang kita boleh lihat malaikat mula pegang roh yang keluar daripada jasad seseorang ini sendiri. Diceritakan dalam satu riwayat, tidak mencapai darjat sahih darjat ini, penyebab utama mata itu terbuka kerana dia melihat Mi'raj. Kalau ditanya sebab apa mata ni terbuka, kerana dia melihat Mi'raj Allah. Dia nampak di atas. Mi'raj ni maknanya tempat yang teratas. Dia nampak tempat dia dalam syurga ke, tempat dia dalam neraka, iaitu jinjang yang menghubungkan langit dan juga bumi. Di antara sebab kenapa mata ni terbuka, salah satunya dia nampak tempat yang disebut di antara syurga, di antara langit dan juga bumi. Dia panggil Mi'raj di saat tersebut. Kemudian dalam masa yang sama yang diperbuat daripada zamrud yang berwarna hijau dan sangat amat indah cantiknya bentuknya itu sendiri. Tergamam tengok Allah, tengok. Waktu tu berpeluh atas dahi masing-masing. Mudah-mudahan kita lah insya-Allah. Kalau ni di antara orang mukmin ini, bila dia meninggal dunia, dia akan terjadi demikian. Di antara benda, kadang-kadang kembang kempis hidung dia. Hidung ni jadi kembang kempis. Kadang-kadang di saat tersebut keluar air mata, mengalir mata. Puas hati aku hidup sekejap, tapi tempat Allah sediakan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesan daripada ketaatan kita sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Dengan syarat tadilah saya sebut, kita mesti kekal istiqamah menjadi mukmin. Saya dah pesan banyak kali dah pada jemaah.
jemaah janganlah terlibat dengan nasionalis. Janganlah terlibat dengan sekularis. Jangan terlibat dengan pahaman liberalis. Pahaman selain daripada Islam, jangan terlibat. Jangan terlibat. Kalau jemaah terlibat dengan selain daripada Islam, tak boleh nak mengucap dekat nak meninggal dunia. Tak boleh nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Bahasa yang mudah, jangan terlibat dengan izm-izm yang dibuat oleh manusia ataupun yang dicipta selain daripada Islam. Jangan. Dalam hidup kita, Allah dah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan kamu mati kecuali saat mana kamu mati itu kamu seorang Islam. Allah dah pesan dah demikian pada diri kita. Kalau kita nak suruh kita nampak Zamrud macam tempat yang indah, cantik, warna hijau yang cantik itu, maka kita kena mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang terbaik yang disebut, yang menyebabkan di waktu tersebut kita nampak tempat kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan indah bentuknya. Perkara itulah yang menjadikan mata dia terbuka. Ada yang disebut demikian dalam riwayat, tapi tak sampai darjat sahih kedudukan hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, apabila roh itu telah dicabut, maka mata mengikut perginya roh tersebut. Bila kita ni roh kita tercabut daripada mata kita, keluar daripada mata kita, saat itulah mata memandang jauh, sayuk keluar daripada tubuh badan seseorang. Ni kita boleh jawab lah lepas pada ni. Kalau ada anak-anak kita kata, bila dia pergi ziarah tengok orang meninggal dunia, mata terbuka. Maka di waktu tersebut, kitanya akan sebut ada anak kita tanya, kenapa mata dia terbuka ya? Misal contohnya, kita jawab, kerana dia memandang roh dia keluar daripada jasad dia sebentar tadi. Itu yang menyebabkan kitanya disunatkan tutup mata tersebut. Orang yang, siapa yang tengok saja, sunat tutup mata dia, biar tutup balik mata dia. Tadi dah terbuka, kemudian waktu mana dia menghadap depan Allah, maka dah roh dia dah keluar lama dah daripada jasad dia, maka sunat kitanya tutup dengan jari-jari kita ni. Kalau sekiranya kita tutup, dia payah juga nak tertutup ruang mata dia tu, disunat ambil minyak zaitun. Ambil minyak zaitun, kemudian gosok-gosok di atas liang-liang ke atas ni, kemudian lepas pada sebut, tutupkan mata dia dengan pandangan tadilah, daripada dia terus memandang tadi. Rasulullah buat demikian. Dalam hadis lain dinyatakan, apabila mata seorang mengikuti arah perginya ruh itu, maka tidak akan berguna kata-kata yang ditujukan padanya. Dalam riwayat yang lain sebut, kamu bercakap dengan mata yang terbuka tu, tak ada manfaat dah. Kerana apa dia? Ruh dia dah keluar daripada jasad dia. Maknanya, amalan dia pun dah habis, dah terputus, kecuali 3 itulah. Yang disebut oleh Rasulullah. Ada riwayat yang lain sebut ada 8. Bukan 3 je, ada sampai 8. Yang boleh meneruskan lagi pahala-pahala untuk diri kita. Termasuk gali perigi, ataupun termasuk bagi air pada orang minum. Ini di antara yang disebut dengan amalan yang boleh hidup lepas pada kematian seseorang. Bukan 3 saja. 3 ni yang disebut dalam hadis Rasulullah, iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa 3. Bila mati saja anak Adam, terputus amalan-amalan dia kecuali 3. Yang masih lagi pahala dapat untuk diri seorang. Apa dia? Waladin salih yad'uhu lah. Anak yang salih yang mendoakan dia. Yang kedua, sadaqatin jariyah. Sedekah dia yang terus hidup. Sedekah yang disedekah. Kita buat masjid, kita tolong sekolah anak yatim, kemudian kita bantu. Maknanya benda-benda yang demikian. Pahala tu berpanjangan. Yang ketiga pada diri kitanya, yang disebut dengan al-ilmu yantafi'u bih. Ilmu yang bau manfaat. Alim ulama dia karang kitab. Zaman-zaman sekarang ni bukan sekadar kitab, kita ada rekod audio sebegini. Katakanlah suatu hari nanti kita meninggal dunia, tapi kita dah ada ruangan dalam TikTok kita, video yang kita rakam dalam TikTok masing-masing. Tapi dalam TikTok kita tu bagi nasihat pada orang. Lalu kita meninggal dunia. Ilmu yang dipelajari daripada nasihat kita itu berpanjangan. Dalam TikTok ke, dalam Instagram ke,
jemaah-jemaah yang rakam kuliah-kuliah jemaah sendiri. Jemaah, kalian kuliah sebut je apa saja tentang agama ini. Lalu kita sebarkan perkara-perkara yang baik tersebut di kalangan masyarakat kita. Yang menyebabkan di waktu tersebut, kita dah mati dah. Pahala tu berpanjangan, hidup-hidup. Tapi janganlah berjoget dalam TikTok. Janganlah kita ni buat benda-benda yang tak baik. Rakam aurat-aurat isteri, aurat suami kita kemudian post dalam TikTok. Ambil kepala kita laga dengan kepala suami kita. Letum. Kemudian kita pun post dalam TikTok kita. Dalam Instagram kita. Orang pun tulis cia. Misal contohnya. Kita pun jawab hi. Kita jawab. Ini semua ni mendatangkan dosa. Yang kita mati, dosa tu berpanjangan. Sampai pada diri kita demikian. Allahu Akbar. Ini amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila mata seorang tu masih dah pergi dah roh daripada jasad dia, tidak akan berguna lagi kata-kata yang ditujukan kepadanya. Tak ada manfaat dah. Kita bercakap dengan dia pun tak ada manfaat. Roh dan jiwa adalah dua perkataan yang mempunyai makna yang sama saja. Keterangan mengenai perkara tersebut akan dijelaskan kemudian, insya-Allah. Ini kan kadang-kadang orang kita tertanya-tanya, roh tu apa dia ustaz? Jiwa tu apa dia? Sama je, satu makna je. Maknanya bila kita meninggal dunia, roh kita ataupun jiwa kita ni keluar daripada mata kita, maka di saat tersebut mata ni memandang perjalanan keluarnya roh daripada jasad seseorang. Hendaklah memperelokkan kain kafan orang yang meninggal dunia kerana mereka saling menziarahi di dalam kubur nanti. Di antara tajuk yang kita nak sambung lagi. Lepas pada meninggal dunia, roh ni keluar, maka carilah kain kafan yang paling elok dan kemaskanlah jasad orang ni dengan susunan kafan yang cantik. Itu cara demikian pada diri kita. Sebaik-baiknya, siapa yang memakaikan pakaian kain kafan ini kepada yang disebut yang meninggal dunia, anak yang soleh. Anak yang soleh, saya nak sebut demikian. Anak yang soleh, yang warak. Anak ni lah yang memakaikan kain kafan untuk arwah ayah dia, arwah mak dia dan arwah-arwah yang meninggal dunia ini. Saya ulang banyak kali perkara demikian. Tapi sayangnya, bila berlaku pandemik ataupun COVID-19 ini, ramai di kalangan kita tak boleh nak buat apa. Tak boleh dah nak buat. Kalau meninggal dunia kerana COVID, ramai mana yang meninggal dunia di saat mana COVID, ditayamum saja. Tayamum, kemudian disiapkan daripada hospital lagi. Kemudian jenazah dia, tak ada siapa yang boleh nak pegang jenazah tu. Yang ni yang menjadikan kerugian di sedikit pada diri kitanya demikian. Tapi kalaulah berlaku kematian COVID ini pada di kalangan orang soleh, di kalangan kita, itu satu rahmat yang Allah kurniakan pada diri dia untuk memudahkan dia masuk dalam syurga Allah. Tapi bagi orang yang taleh, yang dia dalam keadaan tak semayang, dalam keadaan tak jaga perintah Allah, mati dia di saat yang demikian, maka saat sebegitu merupakan azab untuk diri dia dan merupakan satu perkara yang menyukarkan untuk perjalanan pada masa yang akan datang dalam hidup dia. Bila seorang meninggal dunia, cari kain yang terbaik, kain kafan yang terbaik. Kain kafan yang terbaik ni bukanlah mesti mahal, tidak. Tapi bersih, cantik, elok, kemas. Jangan cari kain kafan yang buruk-buruk, yang tak dipakai oleh orang. Kemudian kain pun tak elok dan sebagainya. Tak semestinya mahal, tetapi mesti kain tu elok. Itu cara yang terbaik untuk kain kafan ini sendiri. Kenapa? Kerana setiap roh ini akan diziarahi lepas pada meninggal dunia sekejap lagi. Kalau dia orang mukmin, saling menziarahi dan mereka berbangga dengan kain kafan yang dipakaikan oleh siapa dan bentuk kain kafan yang dipakaikan untuk dia. Seeloknya, saya cadangkan sebelum kita meninggal dunia ni, kita beli terus kain kafan untuk diri kita. Nak kain kafan yang jenis macam mana? Yang bagaimana? Siap terus baring atas kain kafan. Panggil anak-anak kita, ni kain kafan bila abah meninggal dunia. Bila abi meninggal dunia nanti, ni kain kafan abi. Bila abi meninggal dunia, ni kafankan dengan kain ini. Kebanyakan alim ulama' dia buat demikian. Termasuk Imam Ghazali. Imam Ghazali,
Dia siapkan kain kapan dia. Tiap-tiap hari dia cium kain kapan dia. Balik je semayang, dia cium kain kapan dia. Dia sibuk tanya. Dia sibuk sebut. Dia kata orang lain semua dah pakai kain ini. Aku bila pula yang akan pakai kain ini. Ini cara Imam Ghazali. Dia ajar. Alim ulama' kebanyakan begitu. Mereka siapkan terus. Kain kapan mereka ni, mereka dah siap dah. Untuk nak dipakaikan bila mereka meninggal dunia nanti. Diriwayatkan daripada Jabir, daripada Abdullah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kaffanahu in istata'a." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ketika mana kalian mengkafankan saudara-saudara kalian, bila kalian memakaikan kain kafan pada saudara-saudara kalian, falyuhsin kafanahu in istata'a, maka perelokkanlah kain kafan yang dipakaikan itu seupaya mungkin pada diri kalian. Maknanya, biar kemas, biar nampak kemas. Sebagaimana kita tengok bayi kan, bayi yang kecil-kecil tu, waktu mana kita bedung dia, kita kemaskan dia dengan kain lampin tu, dengan kain lampin yang kita bedung dia tu, kita tengok yang kemas lain, yang cikai-cikai, yang dalam keadaan yang jenis malas-malas sikit berterabur kain tersebut. Ini cara demikian menunjukkan atas ibu dah. Kita boleh tengok perangai ibu tu macam mana. Ibu tu dia jaga tak jaga anak dia, kemas tak kemas anak dia. Demikian juga dengan kita. Bila meninggal dunia saja, di kalangan keluarga kita, di antara benda yang kita kena ambil berat juga, tengok kain kapan. Kain kapan. Rasulullah pesan, pakai, kalau boleh, misal contohnya, suruh anak-anak kita ni, pakaikan. Anak-anak kita ni, kemaskan. Bila dia ditutup tu, biar lapisan tu tersusun elok. Yang pertama, yang kedua, kemudian lekatkan dia, kemaskan dia. Kerana sekejap lagi, bila dia dalam kubur, dia akan sebut, tengok kain kapan aku ni. Siapa yang pakaikan untuk aku tadi? Anak aku yang soleh, yang makaikan untuk dia aku. Kamu tengok ni, cara dia pakaikan pada aku. Satu-satu lapisan, cantik disusun. Nampak kemas dalam pada pakaian yang dipakaikan ini. Abu Nasr Abdullah bin Sa'id bin Hatim Al-Wali As-Sijastani Al-Hafiz meriwayatkan dalam kitab dia Al-Ibanah yang menggunakan mazhab salaf salih yang semuanya berdasar pada Al-Quran dan dengan jelas. Habatullah bin Ibrahim bin Umar meriwayatkan pada kami, dia berkata Ali bin Al-Hasan bin Bandar meriwayatkan kepada kami, dia berkata Muhammad bin Al-Mustafa meriwayatkan kepada kami, dan dia berkata Ibrahim daripada Muawiyah, daripada Abu Zubair, daripada Jabir, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, apabila kamu akan mengkafani mayat saudara kamu, maka hendaklah memperelokkan kain kafan mereka, kerana mereka saling bermegah-megahan dan mengunjungi di dalam kubur mereka sebentar lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Bila akan berkunjungnya kita ni, lepas pada sesi soal jawab. Selesai saja sesi soal jawab, berlaku sesi soal jawab, masuk dalam kubur tu, bergantung pada amalan masing-masing. Bergantung pada amalan kita lah. Ada yang ditanya soalan, satu soalan. Depan nanti kita akan jumpa. Ada orang yang ditanya soalan dalam kubur, 2 soalan je. Ada orang yang ditanya soalan dalam kubur, 5 soalan. Ada yang ditanya selama 3 hari, 3 malam, tak selesai lagi. Ada orang yang tanya soalan sampai 70 tahun, tak selesai lagi. 70 tahun, tak selesai lagi. Ini berdasar pada amalan yang kita buat atas dunia ini. Bila, mudah-mudahan kita ni sekejap lah. Kita ni kalau boleh, tak ada soalan langsung. Tu mudah. Siapa yang tak ada soalan langsung? Orang yang tidur. Saat mana dia tidur, dia baca surah Al-Mulk. Dia baca surah Al-Mulk, kemudian dia mati. Dia meninggal dunia. Saat mana dia nak menghadap depan Allah tadi. Misalnya orang yang nak ditidurkan. Saya cadangkan, siapa yang nak ditidurkan, jangan hanya sibuk nak suruh mereka ni untuk mereka nak telefon pada keluarga. Saya cadangkan, doktor dan nurse, cadangkan pada orang nak ditidurkan ini, baca surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk. Lepas pada dia dengan mereka ni,
mereka ni dah mula bercakap dengan keluarga, selesai saja baca surah Al-Mulk. Barulah pasangkan yang disebut dengan pasang dengan alat-alat untuk nak ditidurkan dia tersebut. Ini nak sebutnya gambaran bagi orang yang dia dalam keadaan yang dia nak meninggal dunia, dalam keadaan tak kena soal langsung. Tak ada soalan langsung. Orang yang kena dia meninggal dunia di saat mana penghujung hidup dia membaca surah Al-Mulk. Kelebihan surah Al-Mulk lah. Ada orang ditanya satu soalan. Bila tanya satu soalan, ma rabbuka? Ma rabbuka tu dia jawab terus, Allahu Rabbi. Dia jawab Allahu Rabbi tu, lapang terus kubur. Kubur dia tu jadi lapang terus. Seluas mana kubur dia? Seluas 70 hasta. Rasulullah sebut seluas 240 kaki. Ini kelebihan orang yang demikian. Berubah. Kubur dia jadi warna hijau yang cantik. Kemudian tumbuh rumput-rumput yang warna hijau ni. Tumbuh rumput-rumput yang warna hijau yang cantik ni. Dalam keadaan yang kemudian bauan wangi. Wangian mis. Depan nanti kita akan jumpa. Wangian malam hari pertama kita berada di dalam kubur ini sendiri. Ini nak gambarkan pada diri kitanya tentang mengenai bagaimana pada saat dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Orang perempuan kalau dia uzur, dia boleh baca yang disebut dengan harian dia sentiasa baca. Kemudian malam dia, waktu mana dia uzur, dia sentiasa berzikir pada Allah. Zikir pada Allah. Zikir yang paling tidak dia sebut Sayyidul Istighfar. Belum dia tidur, dia baca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ni apa dia? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu, abu'u laka bini'matika alayya, wa abu'u bidhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini kalimah dipanggil Sayyidul Istighfar. Orang perempuan yang uzur, ataupun orang lelaki yang uzur. Misal contoh, ada juga orang lelaki yang uzur ni. Yang dia tak boleh nak baca panjang sangat. Dia kata, nak baca panjang Ustaz surah Al-Mulk. 30 ayat. Uzur dah saya ni Ustaz. Nak 30 ayat tu semput dah nafas. Jadi macam mana? Bila kita nak tidur, baca Sayyidul Istighfar. Zikir dengan Sayyidul Istighfar tu penuh dengan keyakinan pada Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu, abu'u laka bini'matika alayya, wa abu'u bidhanbi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini kalimah dipanggil Sayyidul Istighfar. Baca sebanyak 3 kali sebelum daripada kita tidur. Yang tak berjumpa kalimah ni ataupun Sayyidul Istighfar ni, tolonglah pakat-pakat di kalangan kita search dalam internet tu, tengok mana Sayyidul Istighfar. Tengok dalam tersebut, kemudian post pada sahabat-sahabat kita, baca kalimah ini bila kita dekat nak tidur, supaya kita tidur waktu mana kematian kita ni dalam keadaan yang terbaik pada diri kita. Boleh tak kita suruh adik-beradik kita atau saudara bacakan surah Al-Mulk daripada rumah masing-masing untuk kita yang akan ditidurkan oleh doktor? Boleh. Tak ada masalah. Boleh juga untuk kita lakukan demikian. Suruh keluarga kita baca. Dalam masa yang sama, jangan suruh mereka je. Kita pun kena usaha juga. Usahalah. Walaupun semput-semput macam mana pun, itulah kalimah-kalimah akhir kita. Yang kita ni sebut juga di atas muka bumi ini. Biar waktu mana kita menghadap depan Allah, kita bersih daripada dosa-dosa dan jalan kita terus untuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin di kalangan jemaah kita ni dah berjumpa dengan janji-janji Allah. Yang dah meninggal dunia kan. Yang sempat belajar sebelum daripada ni. Sempat belajar dengan Nana. Sempat belajar dalam membicarakan tentang tajuk kematian ini. Ramai dah di kalangan kita yang berjumpa dengan apa yang telah kita belajar ini. Oh, yang ni kot. Cuma mereka tak boleh bangun untuk cerita balik je pada diri kita. Mereka hanyalah dapat manfaat daripada apa yang mereka belajar waktu mana mereka hidup di atas dunia dahulu. Tapi mudah-mudahan Allah
rahmatilah mereka ini di atas ilmu-ilmu yang mereka praktikkan dalam hidup mereka dengan amalan-amalan yang saleh yang mereka lakukan dalam hidup mereka ini. Ibnu Al-Mubarak berkata, aku amat suka mengkafani mayat dengan pakaian yang dipakaikan untuk salat. Itu cara demikian. Di antara pakaian yang paling aku suka untuk aku nak kafankan mayat, pakaian mana yang dipakaikan untuk salat. Itu termasuk kain semayang kita. Kain semayang orang perempuan, misal contohnya. Ni pakaian tersebut yang kita sentiasa jaga. Kain ni untuk kita salat. Lalu bila kita meninggal dunia, kita pastikan jangan ada jahitan, buka je kain tersebut, kemudian jadikan kain kapan. Dia panggil demikian. Tu dia ada sahabat yang tulis, dipanggil penghulu istighfar, Sayyidul Istighfar yang ada tu, jemaah-jemaah copy balik, kemudian print balik, tampal dekat dinding kita, dekat dinding rumah bilik kita tu. Kalau payah sangat, letak depan dahi muka kita terus, supaya senang untuk kita nak suruh hafal. Dia panggil Sayyidul Istighfar pada diri kita, ganti pada diri kita daripada nak baca surah Al-Mulk yang kita panjang tadi. Dan itu pun dengan syarat uzur. Kalau tidak uzur, diajar supaya kitanya sentiasa dalam keadaan yang kita ni baca surah Al-Mulk pada diri kita demikian. Ada yang jemaah tanya, boleh tak kita buat dua-dua Ustaz? Boleh. Yang terbaiknya buat dua-dua lah pada diri kita demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyegerakan untuk menguruskan jenazah. Jangan lambat dalam mengurus jenazah. Rasulullah bersabda, "Idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddamuni qaddamuni wa in kanat ghairi salihatin qalat li ahliha ya waylaha aina yadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'a al-insan la sa'iqa." Rasulullah cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila jenazah orang salih, idza wudi'atil janazah, ketika mana diletakkan jenazah, fahtamal rijal, maka cepat-cepatlah orang lelaki ini hantarkan jenazah tu ala a'naqihim, letak di atas tengkuk-tengkuk kamu. Fa in kanat salihatan, kalaulah dia ni seorang yang salihah, seorang yang salihatan, yang orang yang salih, qalat, dia akan sebut, qazzamuni, cepatkanlah ke bumi aku, cepatlah ke bumi aku. Wa in kanat ghaira salihatin, kalaulah dia ni seorang yang tidak salihah, qalat li ahliha, lalu dia akan sebut pada keluarga dia, ya wailaha aina yazhabun, Allah celakanya, kamu nak bawa ke mana ni? Kamu nak hantar ke mana ni? Yasma'u sautaha, semua suara dia ni semua didengari oleh kullu syai'in, setiap sesuatu ni semua dengar suara yang dia meraung tadi, illal insan, kecuali manusia. Walau sami'al insan, kalaulah manusia ni boleh dengar, la sa'iqa, pensan habis manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang mengenai jenazah, tolong percepatkan untuk diuruskan dan dikebumikan. Kalaulah dia ni orang yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia ni akan sebut kepada semua keluarga dia tu. Kalau kamu boleh dengar, dia akan sebut apa dia? Cepat-cepatlah, qazzamuni. Dia akan sebut, segerakanlah aku. Janganlah lambat macam ni. Nak tunggu siapa lagi ni? Nak tunggu siapa lagi? Jangan tunggulah. Bila meninggal dunia, sekejap je urusan jenazah ni. Ni kadang-kadang jenazah ni sampai petang. Kamu buat khianat pada jenazah tu. Jangan demikian. Bila meninggal dunia je, sejam, 2 jam tu, cepat-cepat kebumikan dia. Supaya tak lama sangat. Dan sekarang ni, kalau sekiranya terlibat dengan yang disebut dengan, kalau sekiranya terlibat dengan postmortem, tu nak suruh selamat daripada fitnah. Nak suruh selamat daripada fitnah, itu dibenarkan dalam Islam. Tapi kalau sekiranya tak ada keperluan untuk postmortem, tak ada keperluan untuk nak selamatkan daripada fitnah dan sebagainya, maka di saat tersebut kita diajar supaya percepatkanlah. Jangan kita lambatkan untuk mengkebumikan jenazah ini. Rasulullah sebut demikian. Kalaulah manusia ni boleh dengar, maka akan pensan manusia
bagaimana raungan mereka, bagaimana kehendak mereka itu ditunaikan sesegera mungkin. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nantilah. Cerita tentang mengenai menyegerakan mengurus jenazah ini. Jangan lambat sangat dalam mengurus jenazah ini. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kebaikan daripada pertemuan kita ini. Dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Ustaz, kalau pekerja Indonesia meninggal di Malaysia, keluarga tuntut hantar ke Indonesia sampai nak seminggu. Bagi tahu pada keluarga lah. Bagi tahu pada keluarga, sebaik-baiknya tak perlulah untuk dihantar. Bila kita hantar, menyebabkan dia akan terseksa, lambat untuk sampai dan sebagainya. Dan kita bagi tahu di mana dia meninggal, di situlah asal usul kepada tanah kejadian dia. Itu satu. Yang kedua, lagi jauh daripada tempat dia lahir dengan tempat dia dikebumikan, sejauh itulah, sebesar itulah luasnya syurga Allah untuk diri dia. Seluas itulah. Macam Allah yarham Ustaz Datuk Dr. Harun Din, sebelum daripada ni, bila dia meninggal dunia, dikebumikan di Amerika misal contoh. Sejauh itulah jarak syurga dia yang Allah sediakan untuk diri dia. Ini nak sebutnya besarnya. Kita pun sama juga. Di mana kita meninggal, katakanlah kita orang Melaka, kita orang Johor, tapi meninggal dunia dekat Ampang, misal contohnya. Meninggal dunia dekat Shah Alam. Maka luas kubur, luas syurga untuk kita sejarak tu lah. Sejarak yang di mana kita lahir, tanah lahir kita, dengan tanah kebuminya jenazah kita. Jadi kita jangan bimbang lah. Ni kadang-kadang dia siap nak suruh ke bumi sebelah dengan jenazah arwah suami dia. Misal contohnya. Dia dah tempah dah kubur konon-kononnya. Dia tak tahu, rupa-rupanya dia kahwin seorang lagi. Dia kahwin pula dengan orang lain. Suami tu tertunggu-tunggu tak kena gaya. nak gambarkan pada kita. Lagi satu, dia walaupun duduk sebelah, tapi kalau amalan berbeza-beza, dia tak berjumpa. Nanti kita akan cerita dalam bab malam tama di barzah nanti. Ini di antara masa-masa yang kitanya hidup atas dunia ni, bila diberi peluang untuk kitanya meninggal dunia di tempat mana dan di satu suasana mana, percepatkan untuk perkebumian itu. Ustaz nak tanya, kalau seorang tu dah nazak. Tak sempat tengok. Ustaz, kalau seorang tu dah nazak, malam tu cucunya sempat bercakap, bacakan Al-Mulk, esoknya atuknya meninggal dunia. Macam mana tu malam tama tu? Boleh Allah jadikan kebaikan daripada cucu dia tadi, doa-doa daripada cucu dia, bacaan-bacaan untuk datuk dia tersebut, satu kebaikan dan kerahmatan. Itu penting tu. Dipanggil zuriat yang salih dan salih. Allah ni, saya perhati, pemurahnya dengan hamba-hamba. Kalau kita tengok tak padan pun kadang-kadang dengan amalan kita, Allah nak balas kita dengan syurga. Kalau jemaah belajarkan pemurahnya Allah ni, sampai peringkat kita tak terjangka. Dosa kita ni banyak, kotor kita, jijik kita. Tapi waktu mana sayangnya Allah pada kita, meninggal dunia kita tu sebersih-bersihnya, dalam keadaan seputih-putihnya, semulus-mulusnya dipanggil. Maknanya dengan syarat hamba dia ni jangan sombong je. Kita ni jangan jadi sombong je. Jangan jadi takbur je dalam hidup. Sentiasa menunduk kita dengan Allah. Jangan kita ni dalam keadaan sombong. Aku tak apa. Kita sentiasa rasa kita mampu nak lawan api neraka Allah. Jangan. Demikian juga dengan bila cucu baca ayat surah Al-Mulk pada atuk dia ataupun pada nenek dia, saat mana tersebut kita ni tak boleh nak bercakap dah. Kita ni, misal contoh kita ni datuk, kita ni yang disebut dengan nenek orang, dekat nak meninggal dunia dah, tak boleh nak bercakap dah. Tapi dengar suara cucu kita baca ayat Quran, dengar suara anak-anak kita baca surah Al-Mulk, kita waktu sebut ikut dalam hati dah. Allah bagi ke pahala tu untuk kita. Allah bagi. Waladin salih yad'uhu lah. Anak yang salih yang mendoakan kamu. Confirm sampai. Apatah lagi anak-anak tu ziarah kubur yang disebut dengan kubur yang namakan dengan arwah ayah dia, arwah datuk dia, nenek dia, semuanya
Semua sampai pahala tersebut untuk mereka. Ada lagi soalan? Tak ada lah. Ustaz, pernah saya lihat masa kapankan jenazah, ada yang pakaikan jenazah dengan telekung yang berjahit. Boleh ke? Sebaik-baiknya tinggalkan. Buka jahitan itu. Maknanya kita buka jahitan tadi, kapankan dengan kain yang tak berjahit. Itu lebih baik daripada kita jahit. Itu cara demikian. Ya, yang pakaikan tersebut berjahit itu boleh jadi dia tak faham, dia tak tahu sangat. Tapi dia nak pakaikan juga, itu tak jadi masalah lah. Itu cara demikian. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya. Ustaz kata yang bacaan surah Al-Mulk semasa saat hendak meninggal. Kalau orang tu makan dah nazak sangat. Adakah dengan mengucap kalimah syahadah tak memadai? Memadai kalau dia dah nazak sangat. Tetapi kalau dia ada ruang dan masa lagi, saya maksudkan kalau sekiranya dia masih lagi mampu untuk dia membaca surah Al-Mulk, bacalah. Rugi kalau sekiranya dia diam saja, menunggu saja. Rugi, dipanggil demikian. Tapi kalau dia ada ruang, bacalah surah Yasin. Kalau ada ruang, bacalah surah Al-Mulk. Kalau ada ruang, bacalah surah Al-Waqi'ah. Kalau ada ruang, bacalah surah Ar-Rahman. Kalau ada ruang, bacalah surah Al-Munafiqun. 5 surah ni. Kalau ada ruang. Kalau ada ruang, kita bolehlah di saat tersebut untuk kita baca ayat-ayat ini. Tapi kalau kita tak ada ruang, memadailah kita sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita hentikan daripada bercakap dengan orang yang nak meninggal dunia ini sendiri. Maksudnya saya maksudkan kalau ada ruang. Kalau tak ada ruang tu, hanyalah cukup dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagilah peluang doktor-doktor, nurse. Kalau kalian tahu ni orang Islam nak meninggal dunia, nak ditidurkan dia, bagi ruang pada dia. Tolonglah ambil wuduk. Tolonglah dalam keadaan yang betul-betul kita bersiap dalam kita nak menghadap depan Allah. Saya dah karang kitab persiapan menjelang kematian. Itu bolehlah kita lakukan demikian. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Salam. Ustaz, boleh saya tanya? Kalau kita meninggal, lepas tu lambat dikebumikan, contoh macam sampai seminggu, adakah memang maksudnya macam banyak dosa sehingga bumi tidak diterima tu Ustaz? Bukan, tak semesti. Bukan. Tapi sebenarnya yang melambatkan kita itu akan mendatangkan dosa. Kita membiarkan orang yang meninggal dunia itu terseksa. Jangan demikian. Tetapi pada diri kitanya sebaik-baiknya kita menyegerakan untuk perkebumian ini. Supaya bumi ini tak berat dengan dia kalau dia seorang pendosa. Dan bumi ini akan cepat untuk berbakti pada dia kalau sekiranya dia seorang yang saleh dalam hidup dia. Ini cara demikian. Kita kena memudahkan orang meninggal dunia ni. Dia dah meninggal dunia dah. Allah dah tutup dah jalan. Macam ni kan. Jemaah sekalian duduk di jemaah bertugas di pendalaman Sarawak. Hari ini jemaah dapat surat pertukaran untuk datang balik ke Kuala Lumpur. Tidakkah jemaah akan rasa gembira sangat? Ada tak orang yang dia susah, berada di tempat yang susah. Kemudian dia dapat surat pertukaran ke tempat yang lebih indah, lebih cantik. Dia nak tolak ke yang dia susah tadi? Tak, dia akan rasa gembira. Dia tak sabar-sabar nak datang sesegera. Demikianlah kematian. Kematian ni satu perpindahan daripada kesusahan dunia kepada keindahan di alam barzah. Satu orang yang dah meninggal dunia ni, jangan dilambat-lambatkan mereka. Bila kita lambatkan mereka, artinya melambatkan perpindahan mereka ke alam yang lebih indah dalam hidupnya yang disebut dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu demikian. Kalau anak-anak semuanya perempuan, afdal ke ziarah kubur arwah ayah, ibu dan ayah? Ya, afdal, tetap afdal. Bahkan banyak cerita-cerita yang berlaku di mana ada satu kes dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Anak dia 4 orang. Anak 4 orang. Kemudian anak semua perempuan. Lalu ada seorang soleh, dia tertidur di atas kubur arwah ayah dia.
dan dia tengok arwah ayah dia dalam kelam, dalam keadaan gelap, dalam keadaan menakutkan dan mengerikan. Dan orang soleh ni, dia cari anak perempuan ini. Dia terjaga je, dia cari. Dan dia cerita, aku tertidur di atas kubur. Kemudian aku kubur itu rupa-rupanya kubur arwah ayah kalian. Dia sebut ada anak perempuan ini. Ayah kalian dalam keadaan yang menakutkan, mengerikan. Anak perempuan tu terus menangis. 4 orang tu menangis. Lalu mereka sebut, ya Allah, anak perempuan ni bertekad nak menyelamatkan ayah dia yang dalam kubur ni. Dia sebut dalam doa mereka, jangan matikan kami kecuali saat mana kamu matikan kami, ya Allah. Di saat itu arwah ayah kami berada dalam syurga Allah. Lalu anak perempuan ni baca doa begitu. 4 orang ni baca doa. Baca doa. Satu hari Allah matikan 4 orang ni. Matikan 4 orang ni. Saat itu, lepas pada tu orang soleh tadi tidur mimpi pula. Semua mereka berada dalam syurga Allah. 5 orang daripada 4 perempuan, anak perempuan tadi. Kemudian dengan ayah-ayah dia pun berada dalam syurga Allah dalam keadaan yang indah dan tenang. Seronok mereka bergembira bertemu dengan arwah ayah yang asalnya berada dalam neraka. Kemudian dengan doa-doa anak yang soleh tadi, terselamat untuk dia berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini besar. Sebab tu saya sebut, anak perempuan pun boleh ziarah. Boleh nak ziarah yang disebut dengan kubur arwah ayah dia. Kemudian demikian juga dalam boleh ziarah yang namakan dengan arwah suami dia dengan syarat tidak mendatangkan fitnah. Jangan pergi buat TikTok atas kubur suami. Senang ceritanya. Jangan buat TikTok atas kubur yang disebut dengan mereka yang meninggal dunia. Menyeksakan mereka. Kecuali kita dengan ada, kita buat tadi dengan tujuan manfaat untuk masa depan yang baik. Tapi kita pergi untuk nak tunjuk menangis, sedih, yang meraung dan sebagainya, terseksa orang dalam kubur tadi. Tu kena faham di kalangan kita. Saya tengok budaya TikTok ni, sampai ke kubur-kubur pun ditunjuk. Dia nak bagi tahu yang dia sudah menjanda rupa-rupanya. Dia nak bagi tahu yang dia dah ada peluang lagi untuk dia nak kahwin dengan orang lain. Ni pun ada juga perangai. Orang kita macam-macam gaya PL orang kita. Yang terbaru ni. Sebab masing-masing ada media. Bila masing-masing ada media, masing-masing nak tunjuk dalam diri mereka. Nak dapatkan FYP, konon-konon. FYP ni, nak suruh masuk dalam FYP ni, yang menyebabkan mereka terkejar-kejar konten-konten yang tertentu. Ni faham ke tak faham, makcik-makcik ni buat-buat faham lah senang cerita. Ni mudah-mudahan demikian. Kemudian isteri yang dalam iddah, kalau nak ziarah kubur suami, tapi duduk dalam kereta tanpa keluar, boleh ke Ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Dengan syarat, saya sebut tadi, jangan berhias. Jangan dalam keadaan yang dia masih lagi dalam keadaan yang baru-baru lagi, orang ramai lagi dikubur arwah suami kita. Tu biar kita pergi tu dalam keadaan yang pergi tu dalam keadaan sopan. Kemudian pergi dalam keadaan yang tak mendatangkan fitnah. Tak ada ramai orang. Kita pergi tu dengan anak-anak kita je boleh, tak ada masalah pun, walaupun dalam iddah. Wallahu alam. Tapi kalau isteri nak ziarah kubur suami, perlu tunggu selepas habis iddah ke dulu? Tak perlu. Boleh je. Dalam iddah tu pun dia boleh pergi ziarah kubur suami dia. Lepas ada orang balik saja daripada ziarah kubur suami dia tadi, maka dia pun bolehlah untuk dia nak pergi. Dengan syarat tak mendatangkan fitnah tadi. Ustaz, bagaimana kalau bapa sudah meninggal, setiap malam baca surah Al-Mulk, sampai sedekah bacaan surah Al-Mulk, sampai tak sedekah saya, Ustaz, untuk arwah bapa saya tadi? Ya, sampai. Mudah-mudahan Allah jadikan pahala anak-anak yang soleh yang baca doa pada mak dan ayah yang meninggal dunia itu tetap sampai. Dia akan sampai dengan syarat kita jaga keikhlasan kita, kita jaga hati kita bukan nak menunjuk-nunjuk, dan kita betul-betul dalam keadaan yang mengharapkan Allah membantu arwah ayah dan ibu kita yang meninggal dunia tadi. Ustaz, adakah nasib perjalanan meninggalnya mudah? Adakah tu Allah mudahkan si mati di alam barzakh? Tak semesti. Tak semesti. Ada orang yang dekat nak meninggal dunia, bila dia dekat nak meninggal dunia tu, dia disusahkan oleh Allah. Kemudian lepas pada dia mati, dia jadi mudah. Ada demikian. Allah nak kafar dosa dia. Ada orang yang mudah dekat nak meninggal dunia, tapi lepas pada dia mati, dia jadi susah. Kerana Allah dah bayar
semua pahala-pahala dia waktu mana dekat nak meninggal dunia. Waktu wanita uzur, boleh atau tak ziarah kubur? Boleh, tak boleh. Kalau dia uzur, dia dalam keadaan kotor, dia dalam keadaan tak bersih lagi, jangan datang lagi. Kerana dia akan menjadikan kesengsaraan bagi orang yang diziarahi tadi. InsyaAllah, mudah-mudahan. Boleh tahu semua tu insyaAllah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan Allah berkati amalan kita insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.